Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 144. Ya? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keduanya selepas sembahyang asar hingga jatuh matahari. Yang keduanya daripada waktu yang dilarang sembahyang, yang dimakruhkannya sembahyang. Yang pertama itu dia kata ketika matahari berada di tengah-tengah dekat waktu zuhur. Yang keduanya selepas sembahyang asar hingga jatuh matahari, dilarang sembahyang. Dalilnya ialah sebagaimana dalam riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menunaikan sembahyang dan menguburkan orang-orang yang mati di kalangan kami pada 3 waktu, iaitu ketika matahari mula terbit hingga naik tinggi segala, ketika matahari panas terik di tengah-tengah langit hingga tergelincir, dan ketika matahari condong kelihatan kuning-kuningan untuk tenggelam sehinggalah ia jatuh dan tenggelam. Hukum makruh ini diguna pakai sekiranya sembahyang tersebut tidak berkaitan dengan sebab-sebab yang terdahulu atau sengaja melakukan perkebumian pada waktu tersebut. Jika pengkebumian dilakukan pada waktu tersebut bukan dengan sengaja atau kebetulan saja, atau sembahyang yang dilakukan pada waktu itu mempunyai sebab yang terdahulu seperti sembahyang sunat wudu, sebabnya ialah berwudu. Sunat tahiyat masjid, sebabnya ialah masuk masjid, dan mengqada sembahyang, maka semuanya itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Jadi lepas sembahyang asar dilarang sembahyang. Maksudnya sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Sebab yang terdahululah, biasa disebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebab yang terdahulu ni seperti sembahyang sunat wudu. Sebab terdahulu ni, sebab dulu sembahyang kemudian. Dia ada sembahyang dulu, sabak kemudian. Nah, dia ada sembahyang dulu, sabak sembahyang tu dia mari kemudian. Dia ada sebab dulu baru sembahyang. Ada tak? Macam sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu ni dia sembahyang dulu ke dia sebab dulu? Sebab dulu, iaitu mengambil wudu. Bila kita mengambil wudu, sunat sembahyang sunat wudu. Siapa tak mengambil wudu, tak ada lah sunat sembahyang solat ni sunat wudu. Nah, jadi pasal apa dia ni sunat sembahyang 2 rakaat ni? Pasal tadi dia mengambil wudu. Dan tadi dia kalau dia agak ambil wudu, ada tak sunat 2 rakaat? Tak ada. Oleh kerana dia telah pun mengambil wudu, ada solat sunat wudu. Jadi sebab itu iaitu sembahyang terdulu daripada sembahyang. Jadi hak kita tak ada masalah ni. Maknanya waktu yang terlarang tak apa. Lepas sembahyang asar, lepas sembahyang asar kita balik di rumah, tak? Air wuduk kita batal. Kita sembahyang asar tadi masjid. Bila batal kita ambil wuduk lah. Kita suka berada dalam wuduk. Bila ambil wuduk, datang satu perintah sunat mengerjakan solat sunat wuduk. Itu tak apa. Jadi dia kata sini hak larang ni selepas sembahyang asar. Jadi kalau selepas masuk waktu asar tak lagi, selepas sembahyang asar. Larang ni kepada orang yang sembahyang asar. Orang yang tak sembahyang asar tak larang. Umpamanya orang lain sembahyang asar dah ke dah pukul 5 dah. Dia seorang tidak sembahyang asar pasal baru balik daripada pejabat dan sebagainya. Maka dia boleh pergi sembahyang sunat. Dia kata larang ni selepas dia sembahyang asar. Dia gitu. Larang pun begitu, kebolehan pun begitu juga. Macam solat witir selepas sembahyang isyak. Orang lain sembahyang belaka dah isyak, dia seorang tak sembahyang lagi. Dah boleh tak sembahyang witir? Tak boleh.
Pasal apa? Selepas dia semayang isyak, baru dia boleh semayang witir. Dia gitu. Baik. Jadi dalam hadis ni kata dua perkara selepas semayang asar ni, iaitu sembahyang yang tiada bersabak dan menanam mayat. Melainkan menanam mayat ni kita kebetulan. Kebetulan tak ada masalah dah. Mata matahari nak tenggelam, adapun pada waktu malam kebetulan. Umpamanya lepas pada mandi kapang dan disemayangkan betul-betul pukul 6.45 dekat nak maghrib. Itu lain lah. Tak apalah, tenang lah. Dan yang kata makruh tu sengaja tunggu waktu tu. Siap pukul 5.30 dah, tapi nak tanam masa matahari tengah nak masuk. Situ baru makruh. Tak. Atau semayang tahiyat masjid, dia panggil sunat terdahulu. Sebab apa? Mu semayang 2 rakaat ni ada sebab tak ni? Kalau saja-saja sunat mutlak, ni ada sebab tak ni? Ada. Tadi aku masuk dalam masjid. Bila masuk masjid, datang satu perintah sunat, 2 rakaat. Jadi semayang sunat, kediam sabab dulu. Tak apa. Lepas dah semayang asar, balik di rumah. Bila balik di rumah, tinggal pula cermin mata dalam masjid. Pergi semula di masjid. Masuk dalam masjid, sunat pula tahiyat masjid. Pasal apa sunat? Pasal mu masuk dalam masjid, sunat lah. Hormat masjid. Tak bukan nak mari, dia nak ambil spek. Tak kira nak ambil spek, nak ambil apa pun. Bila masuk, sunat. Dia kata tinggal ambil piti pula, masuk pula, sunat pula. Dia gitu. Tiap-tiap kali masuk, tak kira, tak ada tujuan ke, saja-saja. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang lupa mendirikan semayang, maka dia hendaklah semayang bila dia mengingatinya, dan dia tidak dikenakan kafarah denda melainkan mendirikan semayang tersebut. Baginda membaca firman Allah yang bermaksud, dan dirikanlah semayang untuk mengingatiku. Nabi SAW sebut dalam hadis ini, barang siapa yang terlupa, maka dia hendaklah buat pada masa dia ingat, dan tidak ada lagi denda-denda lain melainkan kena buat. Nak pakai bayar piti tak boleh, nak pakai tolong orang lain tolong buat tak boleh. Bila teringat hak terlupa tadi, buatlah. Itulah. Tiada lain lagi daripada itu. Jadi sabda Rasulullah bila dia mengingatinya menunjukkan waktu yang disyariat dan dituntut menunaikan sembahyang adalah ketika waktu ingat. Dan waktu ingat ini kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang atau dimakruhkan sembahyang. Oleh itu ia dikecualikan daripada larangan mendirikan sembahyang pada waktu tersebut. Tak. Tadi dikata larang. Larang tu umum lah. Larang sembahyang tu umum. Ditaksiskan pula dengan hadis-hadis. Sebab itulah dalam nak mengeluarkan hukum ini ada bermacam-macam lah. Panduan-panduannya. Kadang-kadang dengan ayat Quran, dengan hadis. Kadang-kadang hadis itu dia ada hadis yang umum. Hadis yang umum, dilarang semayang tu umum. Tapi ada pula dalam hadis yang lain sebut secara khusus Nabi buat pula dah semayang. Jadi yang umum itu pada hukum yang asal. Kemudian ditafsirkan, dikhususkan hukum boleh pula jikalau begini. Contohnya daripada ayat ini ulama-ulama beristihad bahawasanya dia ni terlupa sembahyang fardu zuhur, katakan. Dia dah semayang asar dah. Lepas semayang asar baru teringat, tadi tak semayang zuhur. Bila dia ingat pada masa itu, maka dalam ayat tadi kata wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah semayang kerana mengingat. Bila ingat Allah, dirikanlah semayang. Dirikanlah semayang mana? Semayang zuhur yang tak semayang lagi, teringat selepas semayang asar. Tak apa, kau bagilah. Larangan tak dikecualikan lah. Tadi sengaja. Dengan sengaja. Jadi masalah qada masa-masa mana pun bolehlah. Bayar hutang masa mana-mana pun boleh. Melainkan selepas daripada imam ataupun khatib naik di atas mimbar membaca khutbah, maka tidak ada lagi semayang melainkan tahiyat masjid sahaja. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah semayang 2 rakaat selepas asar.
Lalu dia bertanya mengenainya. Rasulullah SAW menjawab, wahai binti Abi Umayyah, kamu telah bertanya tentang 2 rakaat selepas asar. Ketahuilah, sesungguhnya satu rombongan daripada kaum Abdul Qis telah datang menemuiku, menyebabkan aku jadi sibuk melayani mereka dan tidak sempat menunaikan 2 rakaat selepas zuhur. Dan 2 rakaat selepas asar ini adalah sebagai ganti daripada mengqadhakannya. Jadi Nabi kata jangan semayang, tidak ada dia semayang lepas daripada asar. La salata ba'dal asri. Hadis ni terkenal, tidak ada semayang lagi selepas semayang asar. Dan ni yang Nabi pergi semayang pula lepas semayang asar apa pula? Tu tadi hadis larangan, tadi dia umum. Hadis ini khas. Nah, dia ada sabak-sabak dia pula. Kan Nabi larang kali itu. Kan kata tak ada dah semayang lepas asar. Dan ni semayang dia pula. Tanya ni Siti Aisyah. Nabi ceritalah tadi kalau maknanya puak-puak Abdul Qis datang, rombongan ada masalah, ada hajat, keperluan. Jadi Nabi kata dia selesai masalah kaum nak jumpa dia dulu, tak dah nak kerjakan sunat zuhur. Tak dah nak buat sunat zuhur. Jadi masa ni baru lega buat selepas semayang asar. Qadha semayang sunat zuhur. Jadi dengan ini semua semayang yang sebab terdulu dikiyahkan pada 2 rakaat diqadhakan oleh Rasulullah SAW selepas semayang asar, iaitu dari segi hukum harus menunaikannya pada waktu yang dimakruhkan. Jadi waktu yang dilarang ini selepas semayang asar, selepas semayang subuh, kita boleh mengerjakan semayang yang kita tak sempat nak buat. Yang tak bolehnya kita sengaja nak mengerjakan pada waktu itu. Nah, umpamanya semayang sebelum asar, sunat asar lah. Nah, masa orang semayang sunat asar di gulung 4 tahun. Lepas semayang asar nak qadha tak boleh gitu. Nah, dia tidak disebut dia yang sengaja tak semayang lagi. Dia bolehnya orang yang disibukkan suatu urusan, ataupun orang yang terlupa atau tidak sempat. Dia teringat selepas semayang asar, terlupa semayang sunat asar. Boleh qadha selepas semayang asar. Betul. Orang yang semayang sunat selepas semayang asar ni dia ada 2 kategori. Yang pertama, kerana dia terlupa ataupun dia nak qadha semayang sunat sebelum. Yang kedua, jenis bahan-bahan tak tahu kala. Ada juga dia bahan semayang sunat tu tak tahu kala. Jadi tak boleh dahulu lagi lah. Semua ada orang semayang sunat selepas asar tu, dia qadha ke dia tahu kala. Dah. Kita nak apa benda ni? Nak semayang sunat subuh dulu. Selepas daripada kita pergi di surga, orang komat. Tak ada nak semayang sunat subuh. Orang tengok muka kita, orang komat alu. Orang tahu. Pasal muka kita ni memang jenis lambat. Kalau tunggu main tu, nak balik awal ni, kira-kira ni. Jadi lepas semayang subuh ni, boleh qadha sunat subuh. Ini fatwa ulama. Boleh. Dan yang kata tak boleh sengaja, tak mau semayang lagi. Dia pun tak semayang sunat subuh. Sebab pun tak semayang sunat asar. Nak buat selepas. Tak boleh. Nampak? Dia tak boleh. Menunaikan semayang di kawasan tanah haram Mekah adalah dikecualikan di larangan tersebut secara mutlak, iaitu boleh tunaikan semayang pada bila-bila masa yang dikehendaki tanpa ada waktu yang dimakruhkan. Sabda Nabi SAW, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu menghalang seorang pun bertawaf di Baitullah itu, dan bersemayanglah kamu pada waktu-waktu yang ia kehendaki, sama ada malam ataupun siang. Satu lagi, dikecualikan di tanah haram. Tanah haram tidak ada lepas asar ke, lepas mana ke, lepas subuh ke, matahari tengah terbit ke, tengah nak terlang ke, tak ada larangan. Yang larangan ni lain daripada tanah haram. Istimewa lah tanah haram. Kat kita tak boleh lah. Matahari tengah terbit, matahari tengah tenggelam tak boleh. Matahari tegak tak apa. Tanah haram bebas. Di waktu-waktu mana orang nak tawaf, orang nak sembahyang, jangan larang. Nabi kata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan larang orang nak tawaf Baitullah ni pada mana-mana masa. Dan jangan larang maknanya orang nak semayang di mana-mana masa hak dia kena, biar ke dia tanah haram. Bermakna ulama kata larangan-larangan pada hadis-hadis yang lain menunjukkan bukan pada tanah haram. Nabi larang buat selepas asar, Nabi larang semayang selepas subuh, Nabi larang semayang ketika tenggelam, ketika terbit, ketika matahari tengah atas kepala. Tiba-tiba Nabi kata sini jangan larang, maknanya tanah haram sahaja. Dikecualikan.
Nabi kata la tamna'u ahadan atafa bi hadzal bait. Janganlah kamu larang seseorang pun mengerjakan tawaf akan ini, pada ini Baitillah, jangan larang. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a fi min lailin wa naharin aw kama qala. Dan jangan larang pun seorang-seorang yang nak semayang di tanah haram ni pada mana-mana waktu yang dia nak, daripada malam ataupun siang. Jadi bebas, tanah haram bebas. Mengulangi semayang yang diwajibkan dan mengqadhakannya. Mengulangi semayang ialah seorang melakukan sembahyang yang diwajibkan, kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab dan semua perkara yang menyempurnakan semayang dalam semayang yang telah dilakukannya. Dengan itu dia mendirikan semula sembahyang tersebut dengan menyempurnakan kekurangan atau kecacatan yang dilakukan di dalam sembahyang sebelum ini. Hukumnya adalah sunat. Kita ulang sembahyang yang kita ada berlaku kekurangan sebelumnya, kita ulang balik buat, hukumnya sunat, tidak wajib. Kekurangan yang tidak membatalkan sembahyang. Kalau kekurangan yang membatalkan sembahyang, wajib kena ulang balik. Dia ada dua jenis ni. Tak sempurna maknanya sah dah, cuma tidak comel. Umpamanya tertinggal perkara-perkara yang disunatkan. Ada juga maknanya rosak, tak ingat baca Fatihah, tu wajib kena ulang. Hak ni semayang yang pertama kurang disebut sunat, fadilatnya kurang. Contohnya, seorang Muslim telah semayang zuhur secara individu, kemudian dia dapati satu kumpulan menunaikannya secara berjemaah. Ketika itu dia disunatkan mengulangi semula semayang tersebut bersama-sama mereka. Semayang pertama baginya adalah fardu dan semayang kedua dikira sebagai sunat. Kita semayang dah seorang diri, kemudian jumpa dengan jemaah, semayang sekali lagi. Semayang seorang tu adalah fardu kita. Hak ulang balik ni, hak dulu semayang subuh, jatuh ke sunat. Gitu. Pasal apa? Pasal semayang pertama sudah tentu kurang. Berapa pula kurang? Mana boleh buat belakang rukun syarat sunat? Kurang dari segi fadilat seorang diri. Dia gitu. At-Tirmizi meriwayatkan Nabi SAW telah bersemayang subuh. Kemudian baginda melihat dua orang sahabat tidak semayang bersama-sama, lalu baginda bertanya, apakah yang menghalang kamu berdua daripada bersemayang bersama-sama kami? Jawab mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah bersemayang di rumah kami. Sabda Rasulullah, jangan kamu berdua melakukan demikian. Bila kamu telah semayang di rumah, kemudian kamu datang ke masjid yang didirikan dalamnya semayang jemaah, maka semayanglah bersama-sama mereka. Sungguhnya semayang tersebut adalah sunat pada kamu berdua. Satu hari Nabi selepas solat subuh, Nabi SAW pun tengok ada dua orang di belakang dalam masjid tak semayang, duduk lepak gitu. Nabi tanya, apa tak semayang? Jawab dua orang sahabat ni, semayang di rumah dah. Semayang di rumah dah. Nabi kata, jangan buat gini lain kali. Jangan buat gini tu bukan jangan semayang di rumah. Maknanya jangan gini. Jangan maknanya kalau mu semayang dah, mugi kat orang semayang di rumah pula, duduk saja je. Jangan buat gitu, rugi. Maknanya gitu. Semayanglah sama-sama. Lepas tu kadang-kadang orang semayang dah di rumah, tak, dia baru sampai surau, orang baru start jemaah. Dia pun duduk lepak belakang. Tak, aku semayang dah, rugi. Tapi kalau dia semayang hak di jemaah dah, tak payah ulang lah. Pasal sempurna dah. Dia semayang seorang di rumah. Jadi Nabi kata lain kali kalau mudah semayang di rumah pun, maka mu tengok ada pula orang semayang berjemaah, maka ulang balik secara berjemaah. Tadi semayang zuhur seorang dah, kemudian ada berjemaah, ulang balik. Supaya dapat fadilat berjemaah campur dengan solat fardu dia seorang tadi, jadi berjemaah dah pula. Niat macam biasa. Niat tak tukar. Niat iadah, niat ulang. Campur niat ulang. Tapi hak pertama tu rukun, hak fardu, hak wajib. Hak kedua tu sunat, menampung kekurangan yang pertama. Walaupun kita semayang yang pertama seorang diri tu di masjid dah. Kita mari di masjid, wah ni tak mari belakang subuh. Saya pun semayang. Lepas kita salam, barulah sapa. Nak tu imam, tu bila apa semua. Sunat pula ulang bersama orang ramai. Tak? Jika semayang yang pertama tidak mempunyai kekurangan atau kecacatan dan semayang kedua tidak akan menjadikannya lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan mengulangi semayang tersebut. Semayang yang pertama comel dah semayang jemaah, nak ulang juga semayang jemaah, tak sunat. Ya.
Tak sunat. Tak sunat. Kita dah walaupun kita masbuk, kita berjemaah dah. Tak. Qada pula ialah mendirikan sembahyang lepas waktunya atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat atau lebih. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya 1 rakaat, maka sembahyang tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Baik, tadi sembahyang ulang dipanggil sembahyang i'adah. Qada ni sembahyang je qada. Qada lah. Dia mati dengan Hamzah belakang. Tak apalah, kita panggil sembahyang qada. Qada ni sembahyang yang kita buat selepas habis waktu. Ataupun ada lagi waktu tapi tak dam 1 rakaat. Dia panggil qada. Umpamanya kita kejut tidur tak sembahyang lagi sembahyang zuhur. Masuk waktu asar. Kita pun ambil wuduk, kita pun sembahyang. Sembahyang tak dam pun 1 rakaat, orang bang asar. Sembahyang jatuh qada. Kalau dapat 1 rakaat, naik rakaat yang kedua, baru orang bang asar. Sembahyang tu sembahyang tunai. Dia gitu. Sedikit sangat dapat. Tapi kalau 1 rakaat dan ke atas, maka dikatakan sembahyang tu tunai. Kalau tak dam 1 rakaat, takbir tengah Fatihah, tak masuk dah asar, maka sembahyang zuhur tu jatuh qada. Jangan berhenti dah, teruskanlah. Cuma nama tu sembahyang qada. Sembahyang sama je, nama qada. Ni nama qada, ni nama tunai. Bukanlah sembahyang tu jadi lain-lain dah. Cuma nisbah waktu kau afdal lah yang tunai daripada yang qada. Lebih banyak sembahyang jatuh di dalam waktu, lebih besar fadilatnya. Ni hak tak sengaja lah. Sengaja pada waktu itu haram lah pula. Dia panggil waktu tahrim, waktu yang tidak sempat sembahyang. Tunggu waktu tu baru nak sembahyang. Nak garis lela mayang asar. Nak asar lela mayang lohor. Duk main lembut 18 ekor. Jumhur ulama pelbagai mazhab bersepakat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang diwajibkan mengqadakannya, sama ada dia terlupa atau sengaja meninggalkannya. Jadi sepakatlah ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, orang yang tinggal dengan sengaja wajib qada lah. Wajib qada. Walaupun tidak sebut di dalam hadis yang sahih siapa yang tinggal dengan sengaja wajib qada, tetapi dengan jalan qiyas lah. Kerana hukum syarak ni 4 sumbernya, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bukan Quran, hadis saja. Sekarang ni banyak dah mana ayat, mana hadis. Dak ni kata ulama, ulama lah nak Quran hadis. Oh sedap kamu. Ramai ada ni nak Quran hadis. Ulama dah boleh. Dan mana qiyas? Dan ijma' lah apa? Ijma' para ulama, ijma' sahabat, ijma' a'immah. Dah qiyas nak tahu dah ni. Maknanya kalau dah tak sengaja tinggal semayang wajib qada, sengaja tak wajib qada. Berat nak memikir gitu. Hujang-hujang kita ikut rapat kereta orang jimat. Orang apa break? Kita tak sengaja, kita lambat sikit break, pecah lampu belakang. Wajib ganti tak? Wajib lah ganti, tak sengaja. Tapi kalau sengaja kita tak wajib ganti. Membahapi kuda apa? Mana orang yang kata semayang tu, kalau sengaja tinggal tak wajib ganti, tak sengaja wajib qada, pergi kuda. Faham? Pening kepala, dah nak ambat. Jadi kalau kita tak sengaja rosakkan barang orang wajib ganti, sengaja tak wajib ganti, pening kepala. Dah puak orang. Mengkati, aku sengaja ni. Sebab tu sengaja tak wajib. Aku dengar ustaz khabar kalau sengaja tak buat, tak wajib qada. Tak kena tu, uyung-uyung. Ni macam-macam ni jadi pokok puan dia habis. Ni ustaz boleh anjing dalam rumah. Dia nak khabar mazhab Maliki boleh. Ni banyak berlaku. Ustaz boleh anjing dalam rumah. Bukan sekadar khabar ada khilaf. Ayatlah ada khilaf. Dan mempandang dah fiqh, muqarrah fiqh, 4 mazhab mempandang. Ayat cerita khilaf apa boleh anjing ada. Bengong punya ustaz. Mudah baca hadis lain tu yang boleh anjing dalam rumah kurang pahala 1 kirak sehari. Kau kurang kau kurang. Tidak mazhab Maliki kata tak anjing. Mazhab Maliki betul dah kata tak anjing, bukan suruh beli dalam rumah. Bodoh punya ustaz. Habis balah bila ni. Banyak kapung balah. Boleh jamu anjing. Dukun yang anak murid ni dukun anjing ukur gambar. Ini semua ni adalah agenda Yahudi Nasara nak memecah belah kaum umat Islam.
Bisi bangun bak talqin, bak khilafiyah talqin. Bak kunut subuh, dia kata bid'ah. Kita kunut boleh bid'ah. Nak jadi mufti lah ni. Jadi mufti lah. Berat nana, bodoh. Tak memang bodoh. Pasal apa tertegur kita kata dah. Mana-mana orang yang nak paksa orang juga supaya nak tarjihkan juga pada masalah khilafiyah. Memang orang tu orang bodoh. Benda khilafiyah, khilaf 1200 tahun dah masalah kunut selesai. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali lama selesai. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i selesai lama. Batu ulama-ulama muktabar ni siapa bab kunut diraya. Pendapat ni begini. Ni tak marah orang. Ni marah orang. Orang joget tamu fatwa. Fatwa bab kunut, bab talqin, sapu muka pas mayang, bab tahiyat tangan gerak tak gerak. Bab berat-berat, bab zikir lepas mayang kuat ke kohor, balah juga. Ngajak dia jauh bodoh. 4 kali bodoh. Biar. Pasal apa? Pasal tak ada guna. Ni hak telanjang. Laki puang. Pencampuran. Ijma' ulama haram. Joget. Menari. Pesta. Terang-terang masyarakat. Tak ada khilaf. Okey. Pak tu biar artikel. Namun pakai hadis. Tak biar hadis. Tak. Apa tanya apa? Bukan. Maknanya nak kabar. Tak. Maknanya kalau akhir zaman ni, kalau orang yang pandai sangat duduk berujah bab khilaf. Tapi kalau bab hak ijma' dia senyap je, bermakna orang itu terpedaya dengan tipuan syaitan. Kalau doktor syaitan. Kalau ustaz syaitan. Tak berani kabur barang ijma'. Al-Quran dan hadis dipersendakan. Laki puang bercapur tanpa batas. Bukan saja tanpa batas, tanpa lapik. Tak berlapik tu. Raba baru orang puang. Orang telah email kepada mufti ni. Suruh fatwa, keluar kenyataan di dalam akhbar. Abellah kita ni diraba baru orang puang tanpa berlapik. Apa hukumnya? Senyap apa cleaning. Dah boleh masjid sutih kusim-musim. Pala pening dah pusing pula di kursi. Bak kunu abi-abi teh waktu bi. Gening bak talqin. Kita tengok ulama-ulama muktabar dalam bab-bab khilafiyah. Kita baca kitab Al-Fiqh Al-Islami. Kita baca kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Kita baca fatwa-fatwa Jadul Haq, fatwa Syekh Atiyah Saqar. Mereka ini jujur dalam masalah khilafiyah seperti ini. Ni muktabar. Ni mari sekoh ni wow. Marah orang kuno. Dia kata tak betul ni, kita naik sekali dia kena nunjuk kamu. Tu tak kali bodoh. 5 kali bodoh. Biar panas sangat. Pasal dia kata apa? Ni kitab-kitab lama pondok ni patut bakar. Jadi orang ini tidak ada lagi kehormatan. Patut bakar kitab kurung ni. Suruh bakar. Hebat dia. Kena perdaya di syaitan. Hak patutnya tegur hak dulu-dulu lah. Selesai masalah ijma' tu. Selesai belakang dalam masalah ijma'. Jalan hukum kisah, hukum takzir. Habis dah orang menuntut orang. Okey. Kita bincang bab khilafiyah lah buat ni. Baru kena. Ni dia duduk balas 2 orang. Dia kata ekor lek ni. Aku rasa ekor lek ni sebang. 2 orang tak akan luar. Mana? Kotak-kotak. Walau bagaimanapun kedua-duanya itu lupa dan sengaja punya sedikit perbezaan. Orang yang tinggalkan semayang kerana suatu uzur seperti lupa, tertidur, maka tidak dosa. Dan tidak wajib mengqadakannya dengan segera. Itu beza. Wajib qada belaka. Cuma tinggal dengan sengaja, lupa, tinggal dengan tidak sengaja. Tinggal dengan sengaja berdosa, tinggal dengan tidak sengaja tertidur, hukumnya tidak berdosa. Manakala yang meninggalkan tanpa apa-apa kezuran dengan sengaja dia mendapat dosa dan wajib mengqadakan dengan segera sebaik saja mendapat peluang untuk melakukannya tanpa tangguh atau menunggu peluang yang lain. Maksudnya, kalau sengaja tidur pada waktu orang bang subuh dah, orang telah qamat dah, dekat waktu subuh dia tidur juga, maka dia sedar lagi wajib qada dengan segera.
Tapi kalau orang yang memang tertidur daripada semalam letih sangat, umpamanya kejut 7:30, maka dia boleh nak anjak pukul 11 boleh, qada subuh pukul 12 boleh lagi. Nah, pasal apa? Dia tertidur. Dalil menunjukkan wajib mengqada sembahyang yang ditinggalkan ialah sabda Rasulullah sallallahu man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik. Barang siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang bila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah denda, melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Bayaran tak ada, melainkan buat itulah. Tinggal zuhur, ulang buat kena qada zuhur, tertinggal subuh kena qada subuh. Ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib diqada walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama dah tinggal zaman dulu. Wajib kena qada. Ni kes masalah setengah-setengah berlaku pula khilaf pada masalah sembahyang sunat orang yang ada hutang qada. Panjang pula perbahasan ulama. Jadi sebaik-baiknya kita ambil jalan tengah dah. Iaitu barang siapa yang ada hutang qada, maka dahulukanlah hutang. Dahulukanlah hutang. Dah kita sambil bayar hutang, sambil buat sunat qabliyah ba'diyah. Boleh sahang juga. Dah ni lah. Tajuk tang mana witir qada dak bayar dah. Zaman dulu kira gua ni pakai beng gitu. Dah kan kata dah sepakat ulama empat mazhab. Nah, kena qada, jangan buat anguh gitu. Jadi ada yang larang terus dari buat sunat. Sebarang sunat tak boleh, dia kata. Ni keras sedikit lah. Dan ada yang kata dua-dua buat. Jadi cara yang terbaiknya kita himpunlah pendapat-pendapat ini. Kita sambil-sambil buat sunat, sambil jangan lupa qada. Kita buat qabliyah, ba'diyah, isyak. Lepas tu kita semayang isyak pula qada. Lepas semayang isyak, semayang sunat isyak, ba'diyah. Lepas sunat ba'diyah, berapa rakaat pula sunat, qada semayang isyak. Hak dulu-dulu. Tak ingat dah Haji Mat? Ada lagi hutang? Tak milik tak bayar. Tak bayarlah qada dah. Minta pada Allah Taala dipanjangkan umur, mudah-mudahan sempat tak membayar hutang-hutang Allah. Kerana fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang Allah itu terlebih berhak kita bayar daripada hutang manusia. Kalau kita bangun malam, tak membayar sunat qada haji. Sembahyang qada tengah malam. Tidur dulu lah, ke tak tidur? Tidur lah. Selepas tidur tengah malam tu kita tidur ke tak? Bangun tidur. Qada saja. Betul? Itulah tahajud orang panggil. Tahajud tu. Dah. Tahajud ni sembahyang yang kita kerjakan di tengah malam selepas kita bangun daripada tidur. Sama ada niat tahajud, niat sembahyang hajat, niat sembahyang isyak, niat sembahyang qada, tak ada kira. Kereta TAB 44 bunyi alarm. Loceng bunyi ni, siren bunyi. TAB 44. Kamu nak buat? Tak mau jual. TAB 44 ni berbunyi, alarm bunyi. Takut habis bateri lagi, tapi amal boleh download ni. Tengok dah. Takut ganggu orang luar nak dengar bunyi ni, tak dengar orang luar tu nak depan dengar, badan dengar siren dia. Jadi katanya ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i dan mereka yang setuju dengannya, siapa yang tidur kemudian bangun pada tengah malam, dia mengerjakan semayang, jadilah semayang itu dikira tahajud. Sama ada semayang itu semayang isyak hak tunai, atau semayang yang qada, atau sebarang semayang sunat, ataupun tiada ada semayang lain, dia niat tahajud, jadi tahajud juga. Usolli sunat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala, tahajud juga. Tapi kalau tidak tidur dia nengung sampai pukul 2 pukul 1, dia pun buat semayang, dia panggil qiyamul lail tu. Menghidupkan malam, bukan tahajud. Tahajud dia kena tidur dulu. Kata ulama lah. Jadi sebarang semayang hajat tengah malam. Semayang wajib pun jadi tahajud. Macam semayang tahiyat masjid lah. Sebarang semayang yang kita tunaikan bila kita masuk dalam masjid sebelum duduk, dikira tahiyat masjid. Sebab makna tahiyat masjid ni semayang dah sebelum kita duduk, kerana menghormati masjid. Kerana masuk masjid ni
kita cara hormatnya 2 rakaat kita semayang sebelum duduk. Kalau rumah orang hormatnya assalamualaikum, masjid ada assalamualaikum, semayanglah sebelum duduk. Jadi kita semayang sebelum duduk tu kita semayang qada subuh pagi tadi. Dia panggil tahiyat masjid lah tu. Nah, ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib diqada walaupun sebanyak mana bilangan dan telah berlalu masa-masa yang lama. Zaman dulu tu ingatlah. Orang-orang zaman dulu lah, zaman mai batal itu dah ingat. Nak pakai anguh gitu je. Malaikat siap pukul gambar berapa ribu pin. Nah, mai batal apa? Akak buat pondok linu hidup patah seminggu. Nah, dah nama-nama cek tengok pagi ni semua. Bola taksi yang tak tuan taksi dah apa lindung dengan daunnya. Tidur patah hebat zaman dulu. Kalau zaman dulu zaman main rodak itu. Haji Mak. Tak semayang satu tak? Tobat dah. Dah hilang. Kena pulang balik barang. Kalau ada kait dengan barang hutang ke tak apa. Nak kalau minum arak, taubat dah payah buat benda dah. Tak payah minum air zam-zam ni. Bang, taubat saja, tapi kalau perkara wajib yang ditinggal kena bayar. Zakat, dia ni taubat dah dulu tak bayar zakat, sekarang kena bayar. Nah, semayang kena qada, puasa kena qada walau taubat dah. Kesalahan dengan orang itu juga ada yang kena pulang balik, ada tak bayar, ada minta maaf saja. Nah, minta maaf hari itu saya numpak kawak itu. Nah, tak payah pulang balik apa-apa. Tapi kalau minta maaf lah, itu awak tak sedar saya bahan kambing awak 2 ekor. Tak. Dia tu tak lihat awak kena ganti ya. Kena ganti. Kena ganti. Kalau barang curi, barang hak orang kena ganti. Taubat je tak terima. Nak, kena ganti. Dia kata ganti orang lama dah belum bawang merah ni aku ambil ni. Tak kira bawang merah, bawang hijau, bawang biru pun kena ganti. Nah, lama dah dia ambil hak orang walaupun belum bawang merah, tahun 25 dia ambil. Bawang merah tahun 26 tau. Kena ganti juga. Tapi kena ganti harga ni, jangan main harga dulu. Dia bayar 8 riyal. Sebab apa dah dulu 8 riyal kan harga kambing. Masa aku curi tu 8 riyal. Ni 500 bawah. 2 ekor 1000. Nak bayar 8 riyal, 2 ekor 16 riyal untung mu. Jadi ramai lah jangan awak dah ingat lama agogo itu, lama air Ramli. Tak ingat itu. Nah, molek-molek ada gigi cabut beri rimah. Nah, zaman KFC. Nah, ada orang catat tu gigi kanan ada tulis mo. Zaman main joget, zaman lepas rokok, dah lepas rokok. Tu kata. Tu hak warok sekali tu. Hak lain dah tak tahu dah. Dah lagi lepas rokok, mau inang rodak. Orang duk cerita lagi, kita tak tahu kecil lagi tak ada. Hak warok sekali dah tu. Kaki joget dah. Nah. Siapakah yang diwajibkan sembahyang? Sembahyang diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan suci. Sama ada laki-laki atau perempuan tak kira. Oleh itu tidak diwajibkan atas orang-orang kafir, iaitu kewajipan yang dituntut di dunia ini. Ini kerana ia tidak sah ditunaikan oleh mereka. Walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan suatu kewajipan yang menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat. Orang kafir tak wajib semayang nisbah pada tidak sahnya mereka. Tetapi nisbah pada kena hukuman di akhirat, mereka juga wajib mengerjakan semayang. Dan mereka akan disoal di akhirat nanti kenapa meninggalkan solat. Hari itu sekian bulan mutak semayang zuhur, mana alasan? Kena tanya lagi. Lingkan ye, sami belu. Jawab. Orang kafir akan jawab. Nah, dia kata semayang mana wajib? Tara wajib atas kami. Itu tol juga wajib. Jawab. Pasal apa? Mu kalau masuk Islam, mu boleh semayang. Boleh. Apa tak masuk Islam pula? Berlari. Walaupun mereka, maknanya tidak wajib nisbah syariat, yakni bila ditegaknya negeri umat Islam berkuasa di dalam sebuah negara, pemerintah umat Islam tidak boleh menghukum orang kafir yang meninggalkan solat. Tak boleh. Pasal nisbah syariat tak wajib. Nampak? Macam hukum arak lah. Mereka akan diseksa kerana minum arak di akhirat nanti. Tapi pemerintah umat Islam tak boleh nak meratang orang kafir minum arak. Tak boleh. Walaupun haram atas mereka.
Ini kerana mereka mampu boleh mendirikannya dengan memeluk Islam. Jadi wajib mengerjakan semayang juga atas orang-orang kafir, cuma tidak wajib dipaksa oleh mereka itu, dipaksakan mereka itu oleh pemerintah umat Islam, tak boleh. Jadi imam ataupun pihak berkuasa tak boleh nak cah lah pada siapa tak semayang jemaah tak boleh. Tapi akhirat dia akan masuk neraka sebab tinggal solat jemaah. Dia gitu. Firman Allah Ta'ala, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan semayang, dan kami pula tidak memberi makan pada orang yang miskin. Dan adalah kami membicarakan perkara yang batil bersama-sama dengan orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakannya hari pembalasan, hingga datang pada kami hari kematian. Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Jadi di antaranya dalil orang yang tidak semayang ni dia akan masuk dalam api neraka. Iaitu di akhirat nanti para malaikat akan bertanya kepada penduduk ataupun warga ahli neraka sakar. Maka tanya para malaikat, ma sadakakum fi sakar, apakah yang memasukkan kamu ni masuk dalam api neraka ni, sebab apa ni? Qalu, mereka jawab, lam nakum minal musallin, kami dulu tak semayang. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami dulu tak mensia-siakan akan orang yang miskin. Wa nahnu nakhudu ma'al kha'idin, dan kami itu bercakap ngaruk dengan pok-pok ngaruk. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu itu masa dalam dunia kami mempersenda-sendakan dengan hari kiamat ni, kami buat main-main. Hatta atanal yakin, sampai datang pada kami kematian. Maknanya kalau tak semayang, hukumnya memanglah masuk neraka. Neraka mana? Neraka sakar. Masalahnya penghuni neraka sakar ni sekarang ni lebih ramai. Kerana ramai kita tengok anak-anak kita sekarang tidak sembahyang. Dijanjikan dengan neraka sakar. Maknanya neraka sakar, neraka yang apinya menyala-nyala sehingga masuk ke dalam jantung. Panah api yang cukup dalam jantung. Api duduk luar tak cakap nak panah. Api masuk dalam. Jadi ibu bapa sekarang ni nampaknya sengaja nak membakar anak-anak mereka. Sengaja dia bakar anak dia dengan api. Bakar kan dia pula, dah tu pun tak semayang. Itu maksud. Ni. Dari segi psikologi ni. Sengaja. Sebab itulah kata ulama-ulama nak menjaga manusia daripada neraka akhirat. Ibu bapa menjaga anak-anak daripada neraka dunia. Ibu bapa dia tak kira akhirat anak dia susah hidup ni. Dia nak senang dunia. Nak suruh pah tinggi, nak suruh molek gitu, nak jalan selamat atas dunia, jangan beri belangga, tak beri rebah situ sini. Tak. Hak neraka dunia, tak beri miskin, tak beri susah. Ulama-ulama dipikir akhirat. Sebab tu dia cakap akhirat banyak ulama. Sebab tu bila orang cakap akhirat ni orang tak suka. Orang yang cakap dunia tidak suka cakap akhirat. Sebab tu bila ulama-ulama ceramah-ceramah telefon orang tak beri. Mari dah awak ceramah kacau. Pasal apa? Pasal dia tak beri benda akhirat. Orang yang beri akhirat suka ingat ceramah. Yang nak malah apa? Dia gitu. Jadi dia jawab, kami dulu tidak mengerjakan solat. Tak semayang rupanya ahli neraka. Tak semayang ni fasik. Tak semayang ni zalim. Tak semayang ni kufur. Al-Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang mengambil lelaki yang tidak semayang sebagai menantunya, maka samalah dia dengan memutuskan silaturahim. Dia telah mengkhianati anak perempuan ni. Natu dia orang fasik, dia buat natu, dia perkahwinkan dengan anak perempuan dia, maka dia telah mengkhianati anak perempuan. Anak perempuan dia amanah Allah. Dia khianat anak dia, dizalimkan anak dia dengan perkahwin, dijodohkan dengan laki-laki fasik. Tak semayang, pusat jelek, hok kaki pergi tidur, hok kaki curi ilmu. Curi ilmu orang ni. Bok-bok dia kaki. Berlaku. Tak ni baru dengar. Jadi ramai hok sumbangan lembu, sumbangan ni ramai beri. Tak, beri. Jadi nak lari cakap bok dia. Orang hantar ambil balik. Ni. Bukan kata atak je susuk, lembu nak susuk kau. Otak saya kau lembu memang apa kan.
Lembu dalam lembu korban tu bukan lembu bagi saja. Itu lembu korban yang nak lari nak susuk tu. Dia nak susuk tu nak lapor pokok dia. Nah, orang lembu korban ni orang bagi pakai miskin. Bukan tak ni. Ni orang kerja juga. Orang ni pokok jahiliah. Tapan lembu tu nak pisah juga bahagi dia. Muja orang dah tengok lembu bunyi. Bunyi. Buat lagi dah. Dah boleh semula. Petang ni baru dengar berita. Nak curi juga. Dan mensia-sia orang miskin dan mendustakan dengan dan malah bercakap mengarut. Dia ni banyak cakap mengarut. Cakap mengarut benda yang haram lah, benda agama jangan. Kalau mengarut bab dunia boleh tahan kira. Tak. Mengarut cakap Terengganu lawan Selangor, dia kata Terengganu lawan Johor. Dia rebong. Tak. 1-0 dia kata 3 sama. Tu dah maksud dengan kelbong tu. Nak cakap ngarut tu jadi buang masa. Cakap ngarut dalam bab akidah, dalam bab syariah, halal haram ni macam-macam karut dalam surat khabar, dalam TV. Tak. Hudud tak sesuai, cakap pokok dia tak sesuai, memang tak oleh ni. Ngarut tu. Ngarut yang haram. Nah, orang interview dalam TV tengok dulu dia interview. Apa pandangan saudara tentang adakah wajib melaksanakan hukum hudud di negara kita? Saya rasa dah tak relevan mana lah kalau buat hudud ni. Pasal kita kan berbilang-bilang kaum. Ya, ada Melayu, ada Cina, ada India, mana dah. Nah, tu. Ngarut tak tu? Ngarut. Nah, ngarut. Tak tahu ke hala cakap. Jangan. Cakap masalah ni, ngarut, boleh kuah. Tahu boleh kuah. Beruah mendustakan hari pembalasan. Hari apa? Muasal cakap sikit hari kiamat. Asal cakap sikit hari kiamat. Ramai kau cakap itu. Tak hari cakap hari kiamat. Mu ni ayat amma. Tak benda lain. Ayat Quran amma mu. Tak berani ni ayat Quran. Puak-puak ni kalau mati jangan ngaji. Jangan ngaji. Nyanyi kat dia. Tak. Dah sungguh. Kita cakap ayat Quran. Dia ayat Quran tak ada lain. Asal sikit hadis. Dia lagi jauh. Kalau lagi jauh kalau cakap hadis. Dan agama apa? Batak mereka. Apa? Islam kan? Nah, Islam Quran hadis. Dia cakap. Tak mau bakar dia dah. Nah, ini puak lawang. Baik hak kaki-kaki pergi kuda pula rempik. Kita khabar ayat Quran. Ni bagus ni. Baik mak rempik pula. Ni lawang ni. Waktu bik dalil dia pula. Begini. Tak haji. Sama dia supaya. Sama mereka. Biru je. Sama gua. Nanti kita pergi doktor. Doktor tanya, ini color apa? Biru dia kata hijau. Nak bawa balik awal. Memang pakai spek. Hingga berdatang pada kami oleh kematian. Semayang juga tidak diwajibkan atas kanak-kanak yang kecil kerana mereka bukannya di kalangan orang yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberat. Dikallaf pada kali pun taklif. Berdasarkan mukallif pun mukallaf. Orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Tak boleh tinggal dah. Tak boleh buat lebih kurang dah. Berat dah ni. Kena jaga molek. Tu mukallaf pun. Mukallaf. Budak tidak mukallaf. Tidak wajib. Wajib ibu bapa suruh. Atas diri dia tak wajib. Juga tidak diwajibkan ke atas orang gila kerana tidak berakal. Orang gila tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib zakat. Tapi harta dia, harta tu orang lain wajib keluar. Dia gitu. Dia tak wajib suatu dah. Harta kanak-kanak kena zakat tak? Kena zakat. Mak, kena zakat harta budak-budak. Budak-budak kaya harta dia puluh-puluh ribu. Kena keluar zakat. Nak keluar kerana dia baru umur 2 tahun. Orang kata 2 tahun ada harta dah. Mak ayah dia mati. Mak ayah dia mati. Tinggal harta ke dia? Tak. Nak 2 tahun boleh harta tak? Boleh harta. Ni amal ni. Bila anak okek tu 2 tahun, bahan dia besar. Ni ajar kot orang dia pun. Tak. Orang gila, bahan harta orang gila. Ni amal. Bahan harta orang gila. Dia 3 beradik. Laki, tuan. Hak seorang tu gila. Hak gila tak boleh harta. Dia bagi 3 beradik tu. Ni makan haram. Kena beri ke orang gila. Mana dia dah buat apa-apa wajib kati balik pada orang gila tu. Adik-beradik gila, dia tak gila, dia waris makan saka.
Sebab banyak berlaku kes awak gila tak makan saka. Dia tu gila, kata apa gila? Apa benda berok ngata gitu. Mana boleh gila tak gila? Wajib. Ingat baik. Jangan main gila tak gila gitu. Yang sebenarnya dia hak gila tak gila, hak bahar harta tu gila. Gila harta orang ni. Kena beri walaupun setengah juta. Setengah juta ni bila kau gila kena beri. Tapi jangan beri setengah juta kat gilanya lepas beri. Kena pun lambai atas nama dia. Kita draw di bank wajib dia jaga wis 10 hari sampai dia mati ataupun sampai habis harta. Wajib. Tak. Ada pula main. Orang gila tak pakai saka. Belajar di mana? Begitu juga perempuan yang haid dan nifas kerana semayang tidak sah didirikan oleh mereka disebabkan wujud penghalang iaitu hadas. Haid nifas. Sudah semayang dah, tengoklah ada haid dah. Tengoklah kalau keluar selepas salam, maka sah semayang. Kalau keluar tengah semayang, tak sah semayang. Keluar haid di tengah semayang sebelum salam. Kalau salam dulu baru keluar. Assalamualaikum, keluar. Maka sah semayang. Dia dah ada assalam, keluar dulu. Batas semayang. Pasal apa? Pasal berhadas. Tapi pahala boleh. Tapi ingat orang perempuan bila dia masuk waktu semayang, dia belum lagi mengerjakan semayang, tiba-tiba nak kerjakan semayang, datang pula haid, maka wajib kena qada selepas suci daripada haid. Yang tak wajib qada ni masuk waktu seretak dengan datang haid. Kejut ke orang bang terbit haid. Bunyi geduk terbit haid. Dah nak buat benda. Tak wajib qada tu. Ramai orang tak ingat masalah tu. Orang bang pukul 1:30, dalam hati dia nak semayang pukul 2. Pasal apa? Pasal ikan atas dapur. Yang kita nak semayang, keluar darah dah pula. Ini qada tu. Jangan buat angus gitu. Hak lepas pada tu dak. Bila orang kafir peluk Islam, dia tidak diwajibkan mengqada semayang-semayang yang lalu yang tidak didirikan ketika masih kafir, bagi menggalakkannya memeluk Islam sebagaimana firman Allah SWT, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. In yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata Allah, jikalau mereka itu telah berhenti, maknanya telah berhenti dari kekafiran, memeluk agama Islam, maka diampunkan bagi mereka itu ma qad salaf, apa yang telah lalu, apa yang telah lampau. Maksudnya segala benda haram yang mereka kerjakan tidak lagi berdosa. Segala benda wajib yang mereka tinggalkan tidak lagi kena qada. Itu maksudnya. Jadi orang masuk Islam tak wajib qada sesuatu. Kena mandi tak masuk Islam? Haji Mat, kena mandi tak? Ya. Kena mandi. Orang masuk Islam wajib mandi tak? Tadi haji tadi mak sunat pula. Dia tengok dululah kalau orang tu berlaku perkara yang memerlukan dia mandi, wajib dia mandi di dalam kekafiran itu. Kalau dalam kekafiran itu belum berlaku perkara yang mewajibkan mandi, sunat dia mandi. Umpamanya dia perempuan tu dia haid. Dia masuk Islam wajib mandi. Dalam kafir dia haid tidak mandi lagi. Dia bersih daripada haid, bukan kerana masuk Islam. Kerana haid tu. Dia telah junub di dalam kafir. Mandi selepas masuk Islam tu wajib mandi junub, bukan mandi masuk Islam. Dia gitu. Manakala orang murtad yang peluk Islam semula, dia diwajibkan mengqada sembahyang yang ditinggalkan selama tempoh murtad ni, sebagai balasan ke atasnya dan ancaman supaya tidak dilakukan perbuatan murtad. Orang yang murtad, na'udzubillah, bila masuk Islam wajib qada semua dalam masa murtad. Orang kafir tak. Batu orang kafir yang tak pernah semayang, tak pernah berzakat, tak pernah sujud sekali pun kepada Allah, masuk syurga. Orang Islam yang semayang daripada muda sampai ketua, dari berzakat, rebang anak tahun 2 ekor setahun, dia haji 8 kali dengan kapal layar. 3 kali dengan kapal terbang, masuk neraka. Sebab apa? Lawan Islam. Lawan ulama, tolak Quran, tolak hudud, mempersendakan golongan-golongan ulama yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, masuk neraka. Dan tu kafir nak apik kedah wasika daripada penyek tak sandu. Mana ada haji semayang. Pagi minum arak, tak makan babi. Singgang. Pala celup tepung. Bila nak mati lele masuk Islam. Dah semayang dah apa? Masuk syurga. Ni dah pada muda. Tapi lawan Islam. Bukan terlampeh, terlancok. Terlancok tu. Jangan lawan Islam. Islam ni kalau menatang awak, kita tak boleh lawan. Tak usah kata ulama awak.
Natang bawa. Natang mari ceramah. Kambing naik atas ceramah. Kambing kata tuan-tuan dan puan-puan. Wajib kita balik kepada Quran dan hadis. Wajib kita kena sokong. Bukan sokong kambing. Sokong Quran hadis. Dan ni bukan kambing naik tu. Ulama. Ulama yang berkata orang bawah ada ni. Hak kata menjaga tu kambing. Dan sebab Allah Ta'ala kata mereka ni seperti hayawan. Ada kepala tak guna. Ada mata tak tengok. Ada telinga tak dengar. Dah 2 jam semalam. Siaran langsung. Siapa tukar rasmi? Siapa rasmi? Tak Iman? Tak tengok TV mana? Kau tengok kenapa? Joget-lah dia 2 jam siaran langsung. Allahu Rabbi. Jadi khinzir. Tabi tu ta'ifatu min ummati ala aklin wa syurbin wa la'bin wa lahwin summa yusbihuna kiradatan wa qanazir atau kama qala. Umat aku akhir zaman pada malam-malam berhibur, ada makan, ada minum, ada hiburan, ada permainan, bertukar menjadi kera, menjadi babi. Dah. Tu lah mufti fatwa. Hak tu bik fatwa. Ini akhir zaman. Semayang juga tidak wajib diqada oleh perempuan-perempuan meninggalkan sebabkan haid atau nifas, kerana kewajipan mengqadakannya membawa kesusahan dan bebanan kepada mereka. Kita berhenti kat itulah. Sembahyang juga tidak wajib. Sesama mendepankan ada soalan asli. Jika kita musafir dan telah sembahyang maghrib dan jamak dengan isyak berjamaah dan terus berada di masjid untuk dengar kuliah agama, bila masuk isyak adakah disunatkan lagi bersembahyang berjamaah dengan ahli mukim di situ? Ya, sunat lagi berjamaah. Dah, kita musafir, kita singgah pada satu masjid, satu surau tengah jalan, kita sembahyanglah cepat-cepat. Lepas pada semayang jamak maghrib dan isyak jamak takdim lah. Lepas tu tengok ada kuliah pula. Dengar kuliah lah. Jalanan kita pun jauh lagi ni, umpamanya tak ada masalah, bagus dengar kuliah. Lepas dengar kuliah orang semayang berjemaah, boleh ulang, tak ada masalah. Bahkan yang kita semayang seorang diri di rumah, kita mari surah semayang jemaah, kita ulang dah. Lepas tu nak ulang balik surah lain, ada juga pendapat kata boleh. Hak khabar tadi hak kau yang masyhur saja. Sekali saja ulang. 2 kali itu tidak disuruh. Tapi sebenarnya ada banyak lagi pandangan ulama. Dalam kitab Al-Majmu' banyak sebut pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Ada yang kata boleh tiap-tiap kali jumpa jemaah, tiap-tiap kali ulang pun boleh. Tapi itu tidak masyhur lah. Kita rakyat ni hak masyhur, nak merengkahkan akan catatan. Ya. Ya. Berjemaah. Secara berjemaah. Apa hukum jemaah yang buat peraturan berdakwah laki-laki 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup? Warna pula ni. Bagaimana kalau hak isteri dan anak-anak diabaikan dalam tempoh berdakwah selama 4 bulan? Baik. Ditanya masalah buat peraturan berdakwah, dia kena keluar 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Peraturan ini sebenarnya bukanlah daripada Nabi SAW. Ini adalah daripada pandangan jemaah ini sahaja. Bukan daripada ayat Quran dan hadis suruh keluar 40 hari, suruh keluar 3 hari, 4 bulan. Tapi siapa-siapa nak keluar berdakwah, keluarlah pada masa mana yang dia rasa senang, pada masa itulah. Dia boleh pada bila-bila masa di dalam jamaah mana pun, seorang diri atau ramai. Bila dia mengajak manusia supaya buat perkara yang baik, maka dia adalah dikira pendakwah. Dakwatun maknanya ajak ni ajak orang. Sama ada kita pakai serban atau pakai jin 501, tapi kita pergi ajak orang kedai kopi, marilah kita pergi seratek mana ni. Dia akan serban. Umpamanya pakai baju jaket lawa, jaket mutu. Dia tu pendakwah tu.
Dakwah dia panggil. Dakwah ni tak nanti pakai yang jubah, pakai serban kayu sugi sakut telinga dak. 40 hari ke 4 bulan macam orang latih lah. Tidak, kita tahlil ni tujuan apa? Tahlil ni kita baca Quran. Kerana ulama kata bila kita baca Quran kita boleh hadiahkan pahala baca Quran kepada arwah. Sampai dengan izin Allah. Jadi bacalah Quran. Bacalah istighfar, bacalah tahlil. Tahlil ni kalimah yang paling afdal yang disebut oleh Nabi dan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Dengan i'tiqad untuk kita memberi rahmat kepada si mati. Tak ada masalah. Jadi masalahnya kita kena mesti 7 hari, kena 3 hari, kena 4 hari. Umpama kata tak ada tu. Sekadar yang kita nak buat. Tidak mesti ada kuih. Tak ada kuih buat apa minta mari ramai-ramai dah. Tahlil kita baca Yasin ke hadiah pada si mati. Baca Yasin. Banyak mana baca ni? 40 kali Yasin. Lepas tu dah sebab terbit air. Loli mati tu amu. Nampak? Cuma ada orang bila orang kita jemput orang mari tandang ke rumah, ada hadis yang umum, taklah kita akad ayat kat makanan. Tu umum. Jangan sebagai kemestian. Pandang-pandang tak apa. Jadi 40 hari 4 bulan ke 3 hari 6 hari 2 hari 1 jam ke, taklah kita menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu orang, satu kumpulan, satu jemaah. Tak kira jemaah itu jemaah yang rasmi, jemaah yang tidak rasmi. Tak, bab kita keluar 3 orang daripada target tinggal dikira jemaah dah. Walaupun kita tak daftar jemaah tu dikira jemaah dah di sisi Allah. Maknanya satu kumpulan manusia ajak orang buat baik. Mana? Di antara ajak ni kita tepek poster, ajak orang mari kat semua. Dakwah tu. Kita tepek poster, dia pun klik kang-kang tembok. Tulis di malam ini kuliah gini-gini di surau ini. Tu dakwah tu. Sama juga perubahan zaman. Dalam internet dakwah kok dibuat gini-gini semua dakwah. Kita kena luas dalam perkara ni, jangan sempit sangat. Cuma kita nak memberi nasihatlah pada golongan yang keluar 3 hari 40 hari 4 bulan ini. Hendaklah mereka ini nampak atas dasar ilmu. Mesti kena ada ilmu. Ini dasar masalah iktisad, masalah dakwah ni kena ada ilmu. Bukan semua orang boleh berdakwah. Lepas tu sahabat-sahabat nak keluar, dulu nak pergi ke negeri Cina, sahabat dia belajar bahasa Cina supaya mereka dapat berdakwah dengan lebih sempurna di negeri Cina. Yang nak pergi ke negeri Barbar, belajar bahasa Barbar. Yang nak pergi ke negeri Spain, belajar bahasa Sepanyol. Baru mereka berdakwah dapat sampai ni tak. Ni gimana pergi di apa benda ni? Mongolia. Dah boleh cakap tak. Dia dakwah apa ni? Dia pergi jalan kita makan-makan itu. Tak dakwah tu. Tu melancong. Faham? Lepas tu bagaimana hak isteri dan anak-anak diabaikan dalam tempoh di berdakwah selama 4 bulan. Dia kalau masalah abai, tak sakit dakwah pun tak boleh abai. Tapi kalau dalam masalah dia tak abaikan makan minum, nafkah dia, ataupun makan minum dia direlakan oleh isteri. Kita dah nak marah, dia nak dakwah. Boleh. Masalah dia dengan isteri kita dah dipertikai. Sebab kewajipan nafkah kepada semua orang yang ada anak isteri. Jadi dia nak pergi berdakwah, isteri dia rela, kita keluar 4 bulan. Tak ada masalah. Jadi benda ni benda personal. Kita tak nak sekat masalah benda ni tu je. Isteri dia reda tak apa, isteri dia tak reda, berdosa di sisi Allah SWT. Tak beri makan, tak beri minum. Aku tinggal dengan Allah Ta'ala dia Rasul. Tak boleh buat lagu tu. Mesti ada makan minum. Belanja. Tapi kalau mereka ini telah meninggalkan apa benda ni, makan minum cukup. Kemudian isteri mereka pula reda, tak secara bab ni. Biar dia keluarlah berdakwah. Cuma masalah hak ni lah. Hendaklah kita memperbanyakkan mengaji ilmu. Dan jangan kita tolak konsep jihad dalam Islam. Kerana di dalam apa benda ni, tertib kumpulan ini sebenarnya telah menolak jihad sebagai satu kewajipan. Ini yang kita muskil. Di dalam kitab Maulana Syekh Muhammad Aslam ada sebut dengan jelas bahawasanya jihad adalah haram. Menyebut tentang politik adalah haram. Dan jangan kita membanyak-banyakkan belajar ilmu syarak. Haram belaka dia kata. Kita bimbang takut kena kepada kumpulan berasal daripada Muhammad Aslam ni di India. Inilah yang telah dibenarkan oleh Inggeris yang menjajah India. Inilah jemaah yang telah dipersetujui oleh Inggeris kerana mereka ini telah menolak konsep jihad. Akhirnya kumpulan ini telah tak berjaya menenggelamkan kumpulan dakwah yang asal yang telah diasaskan Abu Ala Al-Maududi, iaitu atas 2 konsep jihad dan dakwah. Kemudian buat satu lagi golongan
Dakwah saja, tak ada jihad yang kekal sampai sekarang. Akhirnya menolak jihad dalam cara bak jihad. Tak. Orang kata macam mana ni orang-orang Palestin perang dengan tu, dengan orang Syiah muda, perang mau ada. Wajib perang kan dalam Quran. Mereka ni jahil. Nah, bila jahil, tolak konsep jihad merupakan perkara yang ijma' disebut di dalam Quran. Takut-takut jadi golongan ini. Nah, soalan yang terakhir. Membaca Quran tanpa air semayang apa hukumnya? Hukumnya harus baca Quran tanpa air semayang. Sentuh saja mesti ada air semayang pada pendapat jumhur ulama. Nak sentuh Quran, baca tak ada masalah, bacalah. Bacalah Quran walaupun tak ada air semayang. Melainkan kita berhadap baru dilarang daripada membaca Al-Quran. Hadap cik boleh baca. Yang kedua, sedang menunaikan semayang, menguap, harus tutup mulut atau tahan untuk menguap. Dah boleh kau ditanya. Nah, hukumnya iaitu sunat juga kita tutup mulut dengan tangan walaupun ketika sembahyang. Nah, kerana galiknya menguap ni buka mulut. Tapi kalau orang jenis nguap mulut tak buka, tutup apa? Nguap. Tu tak tutup lah. Nah, tapi tak ada. Biasa orang nguap orang mulut. Nah, idza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu fi fihi aw kama qala fa inna syaitan yadkhulu. Jika menguap seorang kamu, hendaklah kamu tutup tangannya dengan mulutnya dengan tangan, kerana syaitan masuk pada ketika itu. Jadi Nabi tak kata barang siapa yang mulutnya menguap dan teranga-ranga, kenalah tutup. Dah ledak teranga tak tutup, tak ada. Maknanya atas uruf. Uruf ni kebiasaannya orang nguap dia teranga. Jadi Nabi cakap atas adat. Adatnya teranga buka mulut, letak tangan. Jadi tengah menguap dalam semayang, letak tangan. Sunat juga di dalam sembahyang. Kalau budak-budak cek kan tengok mak ni, budak mau ulang nguak tak? Mak ni tutup jari je. Mak nguak habis. Macam naga, sikit agak tak tutup. Mak anak takut masuk kereta situ. Tuk lah baik, batu baik anak hijau. Nguak. Bunyi pula, bunyi. Berat nanang tu. Jadi gelap hati, masuk setan. Jadi akal kita bercelaru. Semayang payah kosong. Niat payah masuk, payah masuk. Lepas tu dia hanyut. Maliki yaumiddin, dalam rokok Maliki yaumiddin. Mana ada. Dan nguak dah tutup mulut, masuk jamaah dah tutup kepala, dah baca berlindung daripada syaitan. Banyak benda kita langgar. Benda kecil-kecil tapi dah langgar jadi banyak. Acuh kat kereta. Dah acap langgar. Yang ketiga, mengajak suami pergi ke surau tapi engkar, kita rasa marah, apa hukumnya? Ni bagus. Isteri pergi surau, lelaki tak mau mari. Ni satu fenomena. Sekarang ni kadang-kadang ni semua orang perempuan sebenarnya ramai orang perempuan mari surau. Orang lelaki tak ramai mari surau. Orang lelaki, suami tak mau mari, bini. Tak apa, bini selamat. Asalnya suami isteri tak pergi surau. Dengar. Suami itu wajib ajar satu persatu hukum fardu ain pada isteri dia. Kalau tak boleh nak ajar, barulah ajak pergi surau. Ni dah isteri pula, dah lelaki dah ajar isteri pergi surau. Ajak suami tak mau, mungkin lah. Mungkin lah. Mau jadi ustazah ajar pula. Ini gaji gitu pula. Nampak? Lepas tu kalau nak pilih lelaki, pilihlah beragama dulu, awal-awal. Bukan tak boleh kita nak betuk dia, tapi biasanya orang perempuan dia ngikut orang lelaki. Wajib nak kalau orang lelaki jenis hanyut sikit. Nikah dengan perempuan jenis muslimat, pakai jubah, pakai jibab bulat. Jibab bulat jadi 3 segi. Kalau satu lelaki lawan dia bunga. Pakai gelang tangan. Payah nak ikut. Memang hanyut. Orang perempuan dia ikut suami. Dia gitu pada golik ni. Daripada jirak 3 segi jadi jibab kek, pakai lilit dulu tekuk. Daripada pakai lilit tak ada jibab, pakai skah saja. Daripada jubah jadi baju kurung. Kurung labur ke dalam jadi seluar baju tengah serat lah pula. Pergi suami. Jadi ajak mari. Bila mari kita rasa marah dalam hati, tak berdosa. Sebab kita ni manusia. Kita tahan wal kaziminal ghaid. Tuhan puji orang yang tahan marah. Kita nasihat dengan cara baik. Suami kita tetap salah di sisi Allah, tapi kita tak boleh nak buat macam anak-anak. Menasihati suami, dia ada hak dia lain. Macam kita nasihat raja, tak boleh nak buat lebih kurang macam cakap dengan sama-sama kita nyadaknya tak boleh. Walaupun dia buat salah, cara dia dengan orang raja.
Dia gitu. Mungkin dengan suami kita walaupun kita betul suami yang salah. Ajak dia mari, ajak mari. Mai ajak baca Yasin. Imam Al-Qurtubi kata baca Yasin tiup dalam air. Lepas tu niat dalam hati nak suruh terang hati suami biar nampak tak. Tak, pergi minum dia. Nak suruh jadi molek. Pasal nak baca Yasin. Suami kita pergi bagi orang kita baca Yasin bagi. Nak. Tu lalu. Jadi marah dalam hati memang marah pasal kita malaikat. Tapi janganlah marah itu keluar sampai yang tidak patut. Sampai bercarut gitu ini, itu baru salah. Nah, ada kalanya dia kena keluar sampai di mulut. Marah dalam hati saja tak boleh juga. Macam anak buat salah dunia, tak kata apa mak. Ada juga mak tak suka tengok anak tapi tak bunyi benda aja. Nah. Kita pelik tengok keadaan ibu bapa sekarang ni dia rela mendapat cucu haram. Dia rela anak dia berzina. Dalil tu dia lock anak-anak perempuan ni orang ni akut. Keluar tengah-tengah malam deru derang. Pukul 2 pagi 3 hari deru bandar. 5 orang puas orang lelaki. Duduk atas pagar atas besi dalam bolong air, atas belakang lembu macam-macam mesin. Bermakna ibu bapa dia rela kalau anak dia berzina dan dapat anak haram. Dalil daripada awal tak sekat. Dia membiarkan anak bebas tengah-tengah malam. Bermakna ibu bapa dia tak ada kisah. Nah. Pakai lengan pendek dan baju pendek semasa sembahyang apa hukumnya? Sah tak lengan pendek? Tengoklah kalau menampakkan aurat maka tak sah lah. Lengan panjang nampak aurat tak sah kau. Pakai kena nampak aurat tak sah. Yang penting tutup aurat, bukan lengan pendek lengan panjang kena ataupun pakai jubah. Tutup aurat. Mana aurat perempuan dalam sembahyang muka dan 2 pergelangan tangan boleh nampak. Orang lain kena tutup. Pakailah baju apa? Baju kok ke, baju maxi ke, baju bebek ke. Tapi jenis nampak muka dan 2 pergelangan tangan saja. Hukumnya sah sembahyang. Pakai baju kurung sah sembahyang. Pakai kandil tapi cari tak sah sembahyang. Pakai jubah orang lelaki. Kadang-kadang sah sembahyang, kadang tak sah. Jadi jubah lagi, jubah nipis. Lo dalam tak pakai. Tak, mana sah sembahyang. Tapi kalau tu imam lah, janganlah pakai jubah putih. Kena pakai seluar di dalam. Nasihatlah, jadi siapa yang jadi imam ataupun sembahyang mak berjemaah ni, sembahyang ramai ni, janganlah pakai jubah putih, lepas tu pakai lalang je di dalam. Jangan buat kacau itu. Kain putih. Bila sujud nampak terang, korang kedai. Jadi kacau lah, tu malu komplit. Jadi pakai luar panjang. Betul tak? Bila sujud nampak tu luar lalang, nampak terang. Kain tu nipis. Jadi ni nak wayak juga. Tak, jadi komas pandang. Kena cari nampak tu 3 lubang. Jadi ini benda-benda ni kita nak perlu kabur. Kita dah sedar, dia sujud belakang tengok. Tak balik ngak. Pakai lalang. Pakai. Bukan.